Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pelajar, para penonton, hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, semoga kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kelas yang lepas, kita telah mengambil perbincangan tentang hukum hakam air. Jadi pada kelas ini kita akan buat sedikit kesimpulan berkenaan dengan hukum hakam air. Kerana air ini adalah alat bersuci yang paling utama. Macam kita tahu, alat bersuci ialah al-ma', air, al-ma'ut tahur, dan kita ada at-turab, dan kita ada hajarul istinja, dan kita ada ad-dabigh. Ya, kita ada air mutlak, air yang suci lagi menyucikan, tanah, debu tanah untuk tayamum, dan batu untuk istinja, alat-alat istinja, dan juga alat sertu atau alat samak untuk menyamak kulit haiwan. Dan yang utama sekali ialah air. Kerana air yang tahur, air yang suci lagi menyucikan, ia adalah alat untuk mengangkat hadath, raf'il hadath wa izalatil khabath, dan menghilangkan najis. Ya. Kalau kita tengok turab, tanah, debu tanah untuk tayamum, dia tidak mengangkat hadath. Dia tidak mengangkat hadath. Apatah lagi mensucikan najis, tetapi dia hanyalah boleh digunakan untuk mengharuskan solat, listibahatis solah. Ini kita akan datang perbincangannya pada bab tayammum insya-Allah taala. Dan hajarul istinja ini hanya khusus untuk istinja seperti yang telah kita bincangkan. Dan ad-dabigh ialah untuk menyucikan lemak-lemak yang terdapat pada kulit haiwan yang disembelih ataupun yang tidak disembelih. Macam kata lembu mati, kita nak ambil kulit dia nak guna, maka dia digunakan benda-benda yang bersifat asidik, yang bersifat asid, yang mengikis, benda-benda yang bersifat mengikis, ya, tujuan untuk buang lemak-lemak tersebut. Tapi dia bukan boleh guna untuk semua benda. Jadi maknanya air adalah yang paling mustahab. Ya. Dan kita dah sebutkan bahawa air terbahagi kepada at-tahur, at-tahir, ya. At-tahur ialah tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Jadi air yang boleh digunakan dalam alat bersuci ialah al-ma'ut tahur, air yang suci lagi menyucikan. Iaitulah kita kata ma naba'a minal ard aw nazala minas sama', apa yang terbit, yang muncul daripada tanah ataupun yang turun daripada langit, air hujan, air perigi, air sungai, air laut, air mata air, ya, air salji, dan juga air hujan batu. Ya. Jadi ini adalah jenis-jenis air mutlak. Dan air mutlak ini air yang datang daripada sumber asli air, iaitu apa yang turun daripada langit dan apa yang keluar daripada perut bumi. Dan air mutlak inilah yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya. Kerana dia tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dia suci pada dirinya dan menyucikan yang selainnya. Manakala yang kedua ialah ma'un tahir, air yang suci pada dirinya tapi tidak menyucikan yang selainnya. Dan ma'un tahir ini ada beberapa jenis. Yang pertama ialah
kita kata yang telah bercampur, ya, dengan bahan-bahan yang suci, air yang telah bercampur dengan bahan-bahan yang suci sehingga mengubah sifatnya, sama ada warna, rasa atau bau, ya, seperti air kopi, air teh, air Milo, ya, dah bercampur dengan air mutlak tadi, kita pergi bubuh dalam dia Milo, kita kacau, ubah jadi air Milo. Air sabun, ya, air yang tadi kita pergi bubuh dalam dia sabun atau dia bercampur dengan sabun sehingga menjadi air sabun. Makna kalau kita sebut air saja, kita tidak menggambarkan sifatnya yang sebenar. Mesti di sana kita kena kaitkan dia dengan kait lazim namanya sabun. Sabun tu sudah menjadi sebahagian daripadanya, sifat dia yang tak boleh lekang lagi. Jadi ini adalah air tahir, boleh diguna maksudnya dari sudut ianya suci pada dirinya, kita boleh minum air Milo, air teh boleh minum, tak ada masalah. Air sabun jadi kita boleh buat mandi, buat basuh baju, hilangkan kotoran-kotoran yang bukan najis. Kita boleh buat mandi tapi air sabun tidak boleh untuk mengangkat hadas. Contohlah kalau kata satu orang dia junub dalam keadaan hadas ataupun dia ada najis. Kemudian ada air sabun. Katalah orang yang junub tadi dia nak mandi wajib, dia nak mandi dalam bathtub. Jadi bathtub tu dia bubuh air sabun. Bila dia terjun, dia masuk dalam bathtub tadi, dia menyelam dalam bathtub tadi, adakah hadas yang terangkat? Tidak terangkat. Pasal apa? Pasal air yang dia guna tu air sabun, ma'un tahir. Untuk hilangkan daki boleh. Makna kata lepas dia dah hilangkan kotoran-kotoran di badan dia, daki-daki dia kena mandi dengan air mutlak untuk mengangkat hadas. Demikian juga kalau kata tangan dia ada najis, dia ambil air sabun, dia tuang. Kita kata itu adalah proses yang diperlukan, boleh jadi wajib. Katalah najis tu memang tidak hilang baunya atau rasanya atau warnanya, melainkan dengan dia guna sabun tadi. Kita kata dia wajib li ghairihi, wajib kerana selainnya, wajib wasilah. Tapi yang menghilangkan hukum tanajjus, hukum najis di tangan dia adalah air mutlak yang dia guna untuk bilas tempat tersebut. Ada pun sebab kalau dia basuh dengan air sabun saja, lepas tu dia tak bilas tangan dia dengan air mutlak, dia lap-lap terus dengan tola macam tu, maka itu tidak dikira mengangkat hukum najis. Yang kedua, air yang kita kata tahir, ya, tahir yang suci pada dirinya, tidak mensucikan yang selainnya, ialah al-ma'ul musta'mal li fardhu taharah, air yang telah diguna untuk mengangkat taharah yang fardu. Lebihan air wuduk yang ada di anggota badan kita, lebihan air yang ada di badan kita lepas mandi wajib, lebihan air ini kalau dikumpul, ya, jadi air diambil tak sampai 2 qullah, maka ia adalah air yang suci pada dirinya, tidak mensucikan selainnya. Ini air musta'mal. Ya, air musta'mal ni mestilah syarat yang pertama ialah digunakan untuk mengangkat fardu taharah. Tapi kalau kata dia mandi Jumaat, mandi sunat Jumaat, adakah air di badan dia itu air musta'mal? Tidak. Kerana mandi sunat Jumaat, sunat, bukan fardu. Ya, mandi sunat hari raya, tidak. Yang jadi musta'mal yang pertama mestilah fardu, mandi wajib, anggota basuhan wuduk yang wajib. Ya. Yang kedua ialah mestilah
ianya sedikit kurang daripada 2 qullah yang kita dah sebut ukurannya berapa, itulah 200 liter. Dan terpisah daripada anggota asalnya. Selagi mana dia di atas anggota asalnya, maksudnya ayak kita basuh muka kita untuk wuduk, yang selagi mana dia dekat muka itu dia belum dikira musta'mal. Tapi kalau kita picalit ayak muka tu pi ke tangan dengan tujuan nak basuh tangan, maka tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal bila dia pindah ke tangan dia jadi ayak musta'mal. Ya. Nah. Sebab itulah kata para ulama, kalau orang tu ambil wuduk dalam bekas yang kecil, katalah dia ambil wuduk dalam bekas yang kecil, bejana yang kecil, ya, dalam apa nama, yang tak sampai 200 liter lah, kita kata tak sampai 2 qullah, ya. Dia yang pertama sekali bila dia ambil wuduk, dia jangan celup tangan dia ke dalam bekas kerana takut merosakkan air. Itu yang kita akan datang sekali ayat mutanajis. Tetapi masa dia tuang di atas tangan dia, okey, tak apa. Lepas dia dah tuang, dia dah cuci tangan, boleh tak dia nak cedok ayak? Boleh dia nak cedok ayak. Tapi lepas dia basuh muka, dia nak basuh tangan kan? Dia nak basuh tangan. Mestilah dia mencedok, ya. Kalau dia nak cedok tangan untuk basuh tangan, kalau dia nak cedok ayak daripada bekas yang kecil yang tak sampai 200 liter tu, maka dia mesti cedok dengan niat irtiraf, niat untuk mencedok. Mestilah ada niat untuk mencedok. Karena kalau dia tak niat mencedok, maka itu dikira dia sudah mencelup tangan ke dalam air yang kurang daripada 2 qullah dalam keadaan dia sedang berniat untuk mengangkat hadas. Maka kalau macam itu, maknanya kalau dia angkat tangan dia keluar, maknanya sebahagian tangan dia sudah masuk dan dia angkat tangan dia keluar, baki ayak itu akan jadi ayak musta'mal pasal sudah diguna untuk mengangkat hadas tangannya, sebahagian tangannya. Sama juga orang mandi wajib. Orang mandi wajib kalau dia nak celup tangan dalam bekas ayak, dia mesti niat. Tak kira lah waktu bila pun dia nak cedok itu, dia nak celup tu, mesti dia niat untuk mencedok. Kalau dia tak niat, dia niat mandi, dia dah niat mengangkat hadas, lepas tu dia pergi celup tangan, habis. Kan? Katalah satu orang nak mandi wajib dalam bathtub, dia tak buah sabun, dia buah ayak mutlak dalam bathtub. Jadi dia nak berendam dalam tu. Kan? Kita kata boleh, kan? Tapi dia bila dia masuk terus, kan? Dia masuk kaki, masuk terus dalam bathtub tu. Bila dia keluar, bila dah kena seluruh badan dia, bagi rata betul-betul, lepas tu keluar. Kan? Kalau keluar daripada situ, maka ayak yang berbaki dalam bathtub itu jadi ayak musta'mal. Jadi ayak musta'mal. Orang lain nak mandi wajib pula dalam tu, bini dia nak mandi wajib dan tak boleh. Kena buah ayak baru. Nah. Dan air musta'mal kalau dihimpun mencapai 2 qullah, maka dia akan menjadi mutlak. Dia akan jadi mutlak balik. Dan yang keempat yang disebut oleh musannif berkenaan dengan air sedikit dan tidak sedikit itu, dia kata wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fi wa illam yataghayyar. Yang seterusnya ialah yang ketiga, air ma'ud mutanajjis, air yang berubah menjadi najis, iaitulah air yang dimasuki dalamnya najis. Air yang dimasuki dalamnya najis, yang bercampur dengan najis, ada dua keadaan. Yang pertama, air itu sedikit.
al-qalil, iaitulah yang kurang daripada 2 qullah, kurang daripada 200 liter. Ya. Yang ini hukumnya kalau masuk najis berubah menjadi mutanajis walaupun air tadi tidak berubah rasa, bau ataupun warna. Rasa atau bau atau warna, mana-mana satu. Tak berubah. Kita tengok ayak tu macam biasa, tak ada berubah bau, tak ada berubah rasa, tak ada berubah warna. Tapi telah terpercik ke dalamnya sedikit najis. Air kencing masalahnya. Maka ataupun jatuh ke dalamnya najis haiwan, najis cicak. Jadi macam mana hukum? Hukumnya air itu seluruhnya mutanajis. Kerana kata para ulama, air yang sedikit tidak sukar untuk dijaga, ditutup. Betul tak? Memang Nabi suruh kita tutup. Kalau kita tahan ayak dalam kolah, ayak dalam bekas ayak hak besar tu, hak jenis tu orang-orang Lembah Kelang duk ada duk simpan ayak tu. Kan? Jadi yang tu ayak dalam tu dia sedikit, dia tak sukar untuk ditutup. Tak sukar untuk dijaga daripada dimasuki oleh benda-benda najis atau benda-benda yang mengubah sifat air. Maka di sini ulama mengatakan syarak tidak memberi kelonggaran kerana memang syarak suruh jaga. Nabi SAW suruh kita tutup bekas ayak. Nabi larang kita bagi bekas ayak duk terbuka. Kan? Dan disebabkan itu tidak dimaafkan. Kalaupun najis itu jatuh, tidak berubah bau atau rasa atau warnanya, maka ia menjadi najis. Kerana sabda Nabi SAW, "Idza stayqadha ahadukum min naumih falyaghsil yadahu thalathan wa la yaghmis yadahu fil ina." Fala yaghmis yadahu fil ina wal yaghsil yadahu thalatha. Siapa yang bangkit daripada tidur, jangan terus dia celup tangan ke dalam bekas ayak. Hendaklah dia basuh tangannya 3 kali dahulu dan dituangkan ke atas tangannya air. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tak tahu tang mana tangan dia tidur. Dia menunjukkan bahawa Nabi tak bagi celup tangan lepas bangkit tidur. Pasal apa? Pasal takut tangan masa kita tidur terpegang najis. Walaupun najis itu tentulah maksud di sini najis hukmi. Najis yang tidak kelihatan, yang tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna. Kerana kalau najis itu najis aini, siapa yang nak pergi celup tangan? Maka larangan Nabi itu, kalau kita bawa kepada maksud larangan Nabi ini ialah najis aini, maka larangan ini larangan sia-sia dan Maha suci Allah Ta'ala daripada mewahyukan kepada Nabi-Nya benda yang sia-sia. Ya. Jadi maksud Nabi di sini adalah najis hukmi, najis yang tidak ada rasa, bau atau warna, tetapi ada zatnya yang di tangan yang kita mungkin tak perasan. Yang tentulah najis yang jenis ini, kalau pun dia masuk dalam ayak, dia tidak mengubah sifat, rasa, bau atau warna air. Tetapi Nabi larang. Menunjukkan bahawa najis tadi kalau dia idza hallat fil ma' ghayyara hukm al-ma'. Maknanya kalau ayak itu menyerak, najis itu menyerak ke dalam ayak, dia boleh mengubah hukum air daripada suci kepada mutanajis. Dan cara untuk menyucikan air yang tu yang pertama, ayak yang sedikit, yang kurang daripada 2 qullah. Tetapi jika ayak itu lebih daripada 2 qullah, ini kita balik kepada hadis Nabi SAW, al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Ayak itu suci, menyucikan, tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun. Ini dibawa kepada air yang banyak yang tidak berubah rasa, bau atau warnanya. Kalau ayak itu ada 200 liter lebih, jadi yang ni kita kata ayak tadi kalau masuk dalamnya najis, ayak tidak berubah menjadi hukum najis unless, except, kecuali jikalau dia mengubah sifat air, sama ada rasa atau bau atau warna. Ya.
barulah ayat tadi diberi hukum najis. Jadi ayat yang banyak, ayat yang dalam contoh dalam kolam masjid, dalam kolam renang, ya, dalam ayat sungai yang mengalir, yang banyak ayat tasik, ayat laut. Ayat ni kalau masuk najis, ya, najis masuk banyak mana pun dia tak berubah rasa, bau atau warna. Dan kalau pun dia berubah pada kawasan dia, kawasan itu sahajalah yang dianggap najis. Tempat tang dia berubah tu je najis. Ya. Tang yang kawasan lain semuanya adalah tahirun, mutahhirun. Maksud dia banyak. Tidak jejah. Kan? Jadi dan cara untuk menghilangkan atau mensucikan balik air yang mutanajis macam mana? Iaitulah kata para ulama, ditambahkan padanya air sehingga hilang rasa bau atau warna najis tadi. Kalau ada najis, dibuang najis, dikeluarkan najis, contoh katalah bangkai jatuh, binatang mati dalam tu, ataupun ada apa-apa ketulan-ketulan najis, maka dibuang, dikeluarkan, kemudian ditambah air sampai hilang rasa bau dan warna. Ya. Ataupun air yang berubah rasa bau dan warna itu dikumpulkan banyak-banyak. Bila dia dah banyak sampai ke tahap air ni berubah dengan sendirinya, hilang rasa bau dan warna. Contoh macam air terawat sekarang. Ulama bahas, kalau dimasukkan ke dalam air bahan seperti tanah sehingga berubah, hilang rasa atau bau atau warna najis. Yang ini ulama kata kalau dimasukkan tanah, kita tak hukum dia sebagai suci. Pasal apa? Pasal kita takut hakikatnya najis tu ada, tapi tanah itu yang menutup baunya atau warnanya atau rasanya. Jadi makna di sini atau takhrij ini dalam mazhab Syafi'i, kalau bahan yang kita masukkan itu memang betul-betul menghilangkan najis dan air itu banyak. Contoh macam air terawat sekarang. Air loji dia kumpul banyak, lebih daripada 2 kulah. Kemudian dia masukkan bahan yang suci, bahan-bahan asid ke apa dalam tu, yang bahan itu akan melunturkan najis. Lalu hilang rasa bau dan warna najis dan hilang juga rasa bau dan warna bahan tadi. Sebab apa? Sebab air dia banyak, lebih 2 kulah. Lepas tu dia salur mai ke rumah kita. Adakah air itu suci? Naam, air itu kembali menjadi suci di sisi mazhab Syafi'i. Tak perlu kita nak taklid mazhab lain. Kalau kita betul-betul faham, kalau betul-betul kita faham maksud ulama Syafi'iyah dan kita boleh takhrij atas itu, maka ayat itu memang jadi suci. Ini seperti yang telah jelaskan oleh guru-guru kami. Naam. Jadi inilah hukum hukum air secara ringkas yang telah kita bincangkan dengan agak panjang lebar pada kelas yang lepas. Seterusnya kata dia faslun. Sekarang musannif akan masuk kepada perkara-perkara yang menyebabkan apa? Menyebabkan yang mewajibkan mandi. Dia kata mujibatul ghusli sittah. Perkara yang mewajibkan mandi 6 perkara. Mujibatul ghusli sittah. Jadi di sini dia nak masuk bab mandi. Dan mandi ialah meratakan, mengalirkan sayalanul ma' ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Mengalirnya air ke seluruh badan dengan niat yang khusus. Ini adalah yang dimaksudkan dengan mandi yang di sini. Kerana mandi kita boleh bagi kepada 3 jenis.
Mandi wajib, mandi sunnah, mandi sunat, dan mandi harus. Mandi terbahagi kepada 3 jenis. Kan? Ni kita dah belajar daripada sekolah rendah tingkatan 1, kita dah belajar. Mandi terbahagi kepada 3 jenis. Kan? Iaitulah wajib, sunat, harus. Ya. Mandi harus ialah mandi biasa, mandi nak secukkan badan, mandi sebab perlu-perlu, saja-saja nak mandi, kan? Siapa nak bagi segak-segak badan rasa ngantuk-ngantuk. Ini harus. Mandi sunat akan datang. Kalau kita ada kesempatan, kita akan sebut beberapa bentuk mandi sunat. Mandi wajib ialah yang disebabkan bila jadi benda 6 perkara yang dia sebut ni, maka wajib mandi. Wajib mandi, wajib meratakan air mutlak ke seluruh tubuh, termasuklah yang di bawah segala bulu dan rambut di badan. Wajib sampaikan air itu ke dalam kulit, ke kulit yang ada di bawah rambut, kulit yang ada di bawah bulu-bulu roma, bawah janggut, tak kira lah janggut tu lebat ke, tak lebat ke. Kalau macam kita bincang hari tu masa wuduk, kalau janggut tebal, lebat, dia tak wajib sampaikan air ke kulit di bawah janggut. Kalau janggut itu nipis, barulah wajib. Tapi kalau mandi wajib tak? Mandi wajib mesti kena pastikan kuat zan kita air tu sampai. Nah. Dia kata mujibatu ay asbabu al-ghuslu sittah. Al-ghusli sittah. 6 perkara. Yang pertama dia kata apa? Ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan, membenamkan hasyafah. Hasyafah ialah kepala zakar orang lelaki. Iaitulah kawasan yang biasanya ia ditutup, yang dikhatankan. Kawasan yang dikhatankan itu dia panggil hasyafah, kepala zakar. Dia kata membenamkan walaupun kepala zakar. Kalau benam keseluruhan zakar lebih lagi lah. Kalau masuk sekadar hasyafah, kepala itu sahaja, ke dalam faraj. Ke dalam faraj. Faraj adalah kemaluan wanita. Ya. Yang dimaksudkan di sini ialah sama ada qubul ataupun dubur. Nas'alullah al-afiyah. Jadi kalau dia masukkan seorang lelaki, apabila dia memasukkan hasyafahnya kepada zakarnya, dia benamkan ke dalam lubang kemaluan. Lubang kemaluan. Sama ada yang di depan, yang syar'i, ataupun dia buat secara maksiat, dia benamkan di lubang belakang, lubang dubur, walaupun itu adalah maksiat, adalah berdosa, adalah haram, walaupun dengan isterinya adalah haram. Apatah lagi kalau melakukan hubungan yang dilarang, hubungan kaum Lut, adalah berdosa besar. Namun begitu, perbuatannya itu menyebabkan dirinya berhadas besar. Dirinya berhadas besar. Maka mewajibkan dia mandi. Dia tak boleh pergi solat, melainkan dalam keadaan dia sudah mengangkat hadas tersebut. Walaupun tidak keluar mani. Walaupun tak keluar mani. Walaupun zakar itu mungkin tidak menegang. Ya. Apa-apa kondisi, masuk sahaja zakar itu ke dalam lubang kemaluan, sama ada qubul atau dubur, maka itu mewajibkan mandi wajib. Walaupun dia tidak keluar mani. Yang keduanya, wa khurujul mani. Keluar mani. Keluar mani. Ya. Walaupun bukan dengan jalan membenamkan zakar tadi. Sama ada yang keluar mani ini ialah orang lelaki ataupun perempuan. Dan tadi dalam kes membenamkan, dia mewajibkan mandi kepada lelaki yang membenamkan zakar dan juga tuan ataupun badan yang lubang farasnya tadi dimasuki oleh zakar tersebut, isteri. Ya, yang disetubuhi oleh suaminya juga dengan itu menjadikan dia juga berhadas besar. Yang kedua ialah keluar mani, sama ada lelaki maupun perempuan. Ya, kalau orang perempuan pun keluar mani, memancutkan mani, maka dia juga wajib mandi walaupun tanpa
persetubuhan. Ya. Jadi orang kalau keluar mani itulah air yang putih pekat ataupun sedikit kekuningan yang keluar ketika syahwat, maka ini mewajibkan mandi. Sama ada keluar itu dengan tadafuq, ya, keluar itu dengan kuat, dengan memancar, dengan memancut, ya, ataupun tidak, maka mewajibkan mandi. Wajibkan mandi. Katalah satu orang laki-laki lepas dia sudah melakukan persetubuhan, dia dah mandi apa semua, tiba-tiba ada lebihan mani dalam zakarnya yang dia tak keluar bagi habis. Sebab itulah bila nak mandi wajib disuruh digalakkan supaya dibuang air kecil dulu, lepas tu basuh kemaluan, sebab nak pastikan tidak ada saki-baki mani dalam saluran zakar yang berbaki. Jadi kalau kata lepas dia mandi, tiba-tiba ada keluar baki mani, maka itu mewajibkan dia mandi pula. Kan? Dia mandi. Ya. Tetapi kalau lelehan itu adalah daripada mani yang telah keluar tapi masuk semula, dimasukkan semula, yang tu tidak mewajibkan mandi, tapi dia membatalkan wuduk. Demikian juga orang perempuan. Orang perempuan kalau dia seorang wanita yang baligh, yang sudah baligh, yang mencapai kemuncak syahwat dalam persetubuhan. Ya. Maksudnya dia orgasm, dia mencapai kemuncak syahwat dan dia wanita yang baligh. Kemudian lepas dia mandi, keluar mani suami dia daripada kemaluan dia. Yang ini ulama kata ihtiyatan dia dianggap wajib mandi. Sebab apa? Dia anggap, dia kuat zan mani yang meleleh keluar itu bercampur mani dia dan mani laki dia. Jadi maka kalau macam itu keadaannya, kalau dia seorang wanita yang baligh yang mencapai kemuncak syahwat dalam persetubuhan, maksudnya dia selesai syahwat, ya, maka kalau keluar mani, maka dia wajib mandi semula. Ya, wajib mandi semula. Tapi kalau dia wanita yang belum baligh, macam mana belum baligh tapi buat hubungan seksual? Kerana dalam Islam, wanita yang walaupun dia belum datang haid, katalah dia umur dah 14 tahun, 13 tahun, ya, dah mampu melakukan hubungan seksual, ya, tapi dia belum datang haid, ya, maka dia belum baligh. Tapi dia mungkin wanita yang sudah dewasa, yang sudah besar, ya, dah sudah berkahwin, ya. Jadi kalau begitu keadaannya, ya, maka dia memang layak untuk dalam Islam dia boleh dikahwini dan boleh disetubuhi kerana dia mampu dan dia sudah ada syahwat, ya, walaupun dia belum datang haid dan belum cukup 15 tahun qamariyah, ya. Maka kalau dalam keadaan begitu, kalau dia belum baligh ataupun dia tidak mencapai kemuncak syahwat, tak dan habis, dia tidak mencapai kemuncak syahwat, dia tidak mencapai orgasm, si wanita tadi, lepas itu dia mandi, lepas tu meleleh keluar mani laki dia daripada farash, maka yang itu kita kata dia tidak mewajibkan mandi tapi mewajibkan wuduk. Wuduk kalau batal lah, pasal keluar sesuatu daripada saluran. Nanti kita akan datang bincangannya nanti, ya. Wuduk batal, tapi mandi wajib tak wajib? Pasal apa? Pasal itu hanyalah mani orang lain, mani laki dia, bukan mani dia keluar tu, ya. Jadi mani yang wajib keluar ini ialah mani diri sendiri. Mani diri sendiri keluar daripada kemaluan, ya. Yang seterusnya dia kata wal haid.
Dan haid. Haid di sini maknanya putus haid, berhenti haid. Putus haid tu mana puas, berhenti haid, haid habis. Bukan makna bila keluar haid, darah tengah nak keluar tu wajib mandi, bukan. Maknanya bila dia dah habis haid, orang perempuan dah pastikan habis, memang dah putus dia punya tempoh dia dah berlalu. Katalah dia jenis haid 7 hari, lepas 7 hari dia tengok dah kering, memang dah kering, memang kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, manakala calik kapas itu memang putih, tak ada kesan, tidak ada kekuningan, tidak ada kekeruhan, ya. Adakah kuning dan keruh dikira haid? Kalau dia keluar dalam tempoh haid, ia adalah haid. Kalau dia meleleh keluar lepas daripada tempoh haid, lepas 15 hari, masih keluar darah tapi darah tu warna keruh atau warna kuning, maka itu dia kira istihadah. Adapun sebelum daripada 15 hari, itu adalah darah haid. Ya, maka keluar darah haid, berhenti darah haid. Bila darah haid tu berhenti, maka wajiblah mandi. Dan haram wanita yang haid ini disetubuhi oleh suaminya sebelum dia mandi wajib. Untuk menghalalkan wanita yang haid untuk disetubuhi semula oleh suaminya, mestilah berhenti haid, satu. Yang kedua, dia sudah mandi wajib. Berhenti haid saja tidak cukup, mestilah dia mandi wajib. Wan nifasu, dan nifas. Nifas ini ialah darah haid yang terkumpul semasa wanita itu mengandung, hamil. Wanita hamil kebiasaannya tidak keluar haid, tidak datang haid. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, kalaulah kata ada wanita haid, keluar darah tapi tak gugur, tapi doktor kata okey, dia beranak, ada lagi baby, tak ada masalah, tapi keluar darah, turun darah. Dalam tempoh dia biasanya dia period, waktu dia period. Adakah ini kira darah haid ataupun istihadah? Dalam mazhab Syafi'i dia kira darah haid. Tetapi yang biasanya, ini jangan berlaku lah. Yang biasanya yang berlaku ialah wanita mengandung tidak datang haid. Kan? Jadi haid itu kata para ulama terkumpul. Maka lepas dia beranak, maka darah itu akan mengalir keluar, yang panggil darah nifas. Yang orang kata tempoh berpantang tu. Kan? Dan tempoh nifas itu ialah kebiasaannya sekurang-kurangnya satu lahzah. Walaupun dia keluar sedikit. Dan lepas daripada dia beranak tu, turun darah sikit. Bukan darah beranak. Darah beranak tu lain. Itu dia panggil dam talq. Darah keluar baby. Dia lepas daripada itu. Yang keluar macam haid. Ya. Dan selama-lamanya 60 hari dan biasanya 40 hari. Ya. Jadi hukumnya hukum haid. Sama macam hukum haid. Wal wiladah, dan melahirkan. Katalah dia beranak. Tak keluar darah nifas pun. Kan? Dia tunggu tengok tak keluar darah nifas. Lepas dah beranak dah berapa jam dah, darah nifas tak turun, tak keluar darah nifas. Ya? Dia nak semayang. Jadi kata nifas tak keluar. Kadang-kadang ada orang dia tak keluar nifas, tak ada pantang. Kan? Tak ada pantang. Kan? Maka macam mana? tetap dia wajib mandi. Kerana beranak tu hadas. Pasal apa hadas? Pasal kata para ulama, kerana bayi itu asalnya adalah gumpulan mani. Bayi yang keluar tu asalnya adalah gumpulan mani dia dengan suami dia. Kan. Jadi bila dia keluar wiladah, mewajibkan mandi. Wal mautu, dan mati, kecuali mati syahid. Mati adalah perkara yang mewajibkan mandi. Siapa yang mandi? Mayat itu dimandikan lah. Takkan kita kata mati kena wajib mandi. Tak lah. Kan? Jadi wajib dimandikan selama mana dia bukan
mati syahid. Ya. Selama mana dia bukan mati syahid. Adapun orang yang mati syahid, iaitulah mati di medan perang menentang musuh Islam yang kafir. Ya, berperang lawan orang kafir. Ini adalah mati syahid. Ada juga perbincangan di kalangan ulama syahid ni, adakah khusus untuk perang dengan orang kafir sahaja atau juga termasuk orang yang berperang dengan apa-apa orang yang zalim, seperti polis bertempur dengan perompak masalahnya. Ya, polis bertempur dengan perompak. Kan? Mati dalam si tembak menembak itu, mati tertembak. Adakah itu juga syahid yang tidak boleh dimandikan? Dalam mazhab Syafi'i diperkhususkan syahid itu dengan memerangi orang kafir di medan jihad. Lain daripada itu, kita kata dia syahid akhirat. Syahid akhirat. Yang dimaksudkan dengan syahid di sini, syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Itulah orang yang syahid akbar, syahid besar. Ya? Itulah yang mati di medan pertempuran jihad antara orang Islam dengan orang kafir. Dia kena mati di ma'rakah, di medan jihad itu. Adapun dia cedera, kemudian lepas tu dia hidup lagi, lepas tu dia mati disebabkan kecederaannya, itu pun dia kira dia syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Naam. Jadi ini 6 perkara yang mewajibkan mandi. 6 perkara yang mewajibkan mandi. Ya, 3 daripadanya khusus untuk wanita, iaitu haid, nifas dan wiladah. Haid, nifas dan wiladah ini adalah dia panggil al-hadathul akbar, hadas besar. Manakala khurujul mani, ya, keluarnya mani, dan ilajul hasyafah, melakukan hubungan seksual persetubuhan, membenamkan kepala zakar ke dalam lubang kemaluan, yang ini dia panggil al-hadathul awsat, hadas pertengahan, hadas awsat. Ya. Yang ini taksim yang diberi oleh Al-Khatib Al-Syarbini dalam Mughni Al-Muhtaj. Kerana apa? Kerana orang yang dalam keadaan junub, dia panggil junub, ilajul hasyafah, masuk kepala zakar ke dalam lubang kemaluan dan keluar mani, yang ini dia panggil junub, dalam keadaan junub. Orang yang keadaan junub, janabah, dia boleh melakukan beberapa perkara dengan hanya berwuduk. Maksudnya wuduk boleh bagi kesan. Contohnya dia nak tidur atau nak makan. Orang dalam keadaan janabah, makruh dia tidur tanpa dia mandi, kecuali kalau dia ambil wuduk. Ataupun dia nak makan, nak minum, makruh dalam keadaan janabah, lepas melakukan persetubuhan, terus ada dia ambil wuduk. Ataupun dia nak ulang persetubuhan, nak ulang second round, kan, tanpa mandi, boleh, tapi disunatkan untuk dia berwuduk. Maksudnya wuduk memberi kesan tak kepada, wuduk ni boleh meringankan. Lepas tu dia panggil al-hadath al-awsat. Adapun haid, nifas, dan dari sudut larangan haid dan nifas, haid dan nifas ini lebih besar, lebih banyak larangan. Haid dan nifas larangannya lebih banyak. Adapun janabah, junub, keluar mani, larangannya tidaklah sebanyak haid dan nifas. Haid dan nifas banyak lagi larangannya daripada menceraikan, talak, tak boleh talak waktu haid, tidak boleh melakukan persetubuhan, ya, tidak boleh membaca Al-Quran, macam juga orang junub tak boleh baca Al-Quran, tak boleh sentuh Al-Quran, baca pun tak boleh, kan. Tapi haid ni dalam tempoh yang lebih lama, lebih panjang, ya. Naam. Tapi taksim yang masyhur ini semua dia panggil hadas besar. Hadas terbahagi kepada akbar dan asghar. Jadi semua 6 ni dia panggil hadas akbar, hadas besar, sebab dia mewajibkan mandi.
mewajibkan mandi. Nah, faslun furudul ghusli ifnan. Fasal dia kata fardu mandi itu dua perkara. Jadi bila dia dah sebut mujibatul ghusli, dia pun bincang hukum mandi. Rukun mandi, fardu mandi dua. Macam biasa dia sebut fardu pasal dia bukan ada kewajipan tertib di sini, tapi dia dari sudut tidak ada kewajipan untuk dia berturut-turut mualah di sini pasal hakikatnya mandi ni satu je, meratakan air. Makrunatun bin niyah. Niat memang serentak sekali dengan mandi. Jadi dia kata yang pertama ialah an-niyah. Macam biasa niat di sini ialah niat dalam hati yang disertai serentak dengan mandi. Maksudnya dari ketika awal juzuk kita nak mula mandi, ketika mana air mencecah tubuh kita, masa kita nak mandi, kalau kita basuh tangan dulu tanganlah. Kalau kita celup kaki dulu, kakilah. Kalau kita jerih kepala, kepalalah. Bila air kena badan, maka wajiblah kita berniat serentak dengan itu untuk mengangkat hadas besar. Untuk mengangkat hadas besar atau mandi wajib atau mandi fardu. Dan yang kedua ialah wa ta'mimul badani bil ma'. Meratakan air ke seluruh badan. Sama ada rambutnya, bulu-bulu romanya, lipatan-lipatan badannya, wajib rata semua kena. Ya, tak ada kawasan yang dikecualikan macam wuduk. Mana yang zahir termasuklah kawasan yang terzahir daripada dubur ketika mana duduk untuk buang air besar. Dan kawasan yang terzahir daripada faraj wanita ketika mana dia duduk bercangkung. Itu juga termasuk anggota zahir yang mesti disampaikan padanya air. Ya, yang mesti disampaikan padanya air. Ya. Dan tata cara mandi yang sunnah, yang lengkap ialah dia memulakan dengan membasuh dua tapak tangannya, macam nak ambil wuduk juga, cuci tangan dahulu sebelum dia mencelup ke dalam bekah. Ya. Kemudian dia membasuh faraj. Ya. Membasuh kemaluannya. Macam kita kata tadilah. Dan ulama kata mustahab untuk dia buang air kecil supaya pastikan saki-baki mani itu keluar semuanya. Kemudian dia mengambil wuduk seperti wuduk untuk salat. Dia ambil wuduk, ya, seperti wuduk untuk salat. Kemudian dia masukkan tangannya, celupkan tangannya tadi ke dalam air ataupun ambil ayak. Dan kita kena ingat kalau dia nak celup dalam bekas bejana, dia mesti niat celup. Kalau dia tak niat celup, habis. Ayak tadi dalam bejana jadi ayak mustakmal. Dia gunakan air tadi untuk menyelat-nyelat rambutnya, janggutnya. Ya, kemudian barulah dia curahkan air ke atas kepalanya 3 kali dan diratakan ke seluruh tubuhnya, menggosok-gosok bahagian yang belah kanan dahulu, kemudian bahagian yang belah kiri. Sampailah ke kaki, sampailah ke tapak kaki. Dan diulang 3 kali. Macam bagi mandi orang mati. Ya, macam bagi mandi orang mati. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Macam itulah mandi wajib. Kan? Pasal mandi mayat tu memang mandi wajib pun. Kan? Nah. Dan sunatlah di awal itu mandi dia baca bismillah. Baca bismillah, ya. Tapi kalau dia mandi di tempat yang tidak melayakkan dia sebut bismillah, seperti dia mandi di tandas, maka dia hadirkan dalam hatilah. Tapi kalau dia mandi di bilik mandi, maka itu dia boleh sebut bismillah.
Demikian juga sunat lepas dia dah mandi, dia baca doa macam doa wuduk, pasal sama hukumnya mengangkat hadas. Adakah hadas kecil terangkat sekali bila mandi wajib? Ya, mandi wajib dia mengangkat hadas kecil, tetapi seelok-eloknya masa dia ambil wuduk, dia niat untuk mengangkat hadas kecil. Ya. Masa dia ambil wuduk, dia niat untuk mengangkat hadas kecil, maka dengan itu teryakinlah bahawa memang hadas kecil terangkat sekali. Tapi dengan syarat masa dia mandi, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk lah. Tapi kalau di masa mandi tu dia buat benda yang membatalkan wuduk, dia sentuh kemaluan dan sebagainya, maka itu membatalkan wuduk dan kena wuduk lagi sekali kalau dia nak solat. Sebab itulah kemaluan dibasuh lebih awal. Ulama kata bila kita basuh kemaluan tu awal kan, kemudian bila kita mula mandi pula, lepas tu kita mandi, kita jurih air kepala, tangan, maka ketika itu hadas tangan terangkat. Hadas tangan terangkat. Ya. Tangan yang hadas kecil masa kita menyentuh kemaluan untuk basuh kemaluan yang di awal tadi, dan kemaluan tak perlu lagi diulang basuh, sebab basuhan yang pertama tadi masa basuh kemaluan yang awal itu memang dah niat mandi wajib. Kalau dia dah niat mandi wajib, dia tak perlu lagi ulang basuh kemaluan dia masa tengah mandi wajib. Jadi tu dia basuh kemaluan tu awal. Ya. Naam. Jadi ini adalah tata cara kaifiyat mandi wajib secara ringkas. Ya. Tapi rukun dia dua, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh badan. Kalau kata dia terjun sungai, brum sekali terjun, dengan dalam keadaan dia berniat, maka itu mencukupi. Ya, mencukupi. Ataupun dia mandi macam mana dia mandi pun, yang penting air tu rata ke seluruh tubuhnya, maka itu adalah mengangkat hadas besar. Nah, jadi inilah hukum yang dibincangkan tentang mandi wajib. Kemudian dia kata faslun syurutul wudu'i 10. Kemudian musannif setelah dia bincang tentang mengangkat hadas besar, ya, dia bincang tentang syarat-syarat wuduk. Syarat-syarat wuduk, lepas ni baru dia nak bincang nawaqid al-wuduk, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi dia kata syurutul wudu' 10, syarat wuduk ada 10 perkara. Ya. Demikian juga syarat mandi. Satu dia gabung. Syarat wuduk di sini, syarat mandi sama juga. Satu dia datangkan lepas daripada mandi. Yang pertama al-Islam. Yang pertama mestilah Islam. Maka orang kafir kalau dia mandi junub atau dia ambil wuduk, tidak sah wuduknya dan tidak sah mandi janabahnya. Jadi sebab itulah dia wajib mandi bila dia masuk Islam. Itu setengah orang dia kata ada tak mandi orang kafir masuk Islam wajib mandi tak? Kita kata wajib mandi di sini wajib mandi janabah lah. Kalau dia nak solat. Kalau kata dia adalah orang yang berjunub semasa kafirnya, semasa dia kafir, ya, dia masuk Islam, dia nak solat, dia wajib mandi hadas besar. Itulah, dia tidak ada satu mandi khusus kerana masuk Islam, tidak ada. Mandi itu ialah mandi janabah untuk mengangkat hadas. Jadi syarat yang pertama Islam. Tidak sah wuduk dan mandi janabah, mandi wajib daripada orang kafir, kecuali wanita Yahudi atau Kristian ahli kitab yang merupakan isteri atau hamba sahaya kepada orang lelaki Muslim. Satu orang lelaki Islam kahwin dengan wanita Kristian atau wanita Yahudi. Tentu dalam Islam, lelaki Muslim dihalalkan, diberi kebenaran untuk berkahwin dengan wanita ahli kitab. Ya, wanita ahli kitab yang memang keturunan dia agama Kristian atau Yahudi semenjak sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutuskan sebagai rasul.
Jadi mereka ini ahli kitab. Kita boleh mengahwini wanita mereka dengan syarat wanita itu wanita yang suci, terpelihara, tidak yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang keji, maka diharuskan, dibenarkan kita bernikah dengannya. Ataupun dalam situasi peperangan jihad, kita ada hamba sahaya yang ditawan, maka hamba sahaya ini boleh disetubuhi. Maka mereka ini diwajibkan mandi setelah daripada haid ataupun nifas, dengan tujuan untuk menghalalkan litahilla laha halilataha al-muslim. Halilah untuk menghalalkan pasangannya yang Islam untuk mentubuhinya. Itu sahaja. Kan? Supaya suami dia halal untuk menyetubuhinya. Wat-tamyiz, dan mestilah mumayyiz. Wuduk mesti, macam kita kata tadi lah, wuduk kena mumayyiz baru dia boleh reti niat. Tidak, dia tak faham apa kan. Budak umur 2 tahun, 3 tahun kita suruh dia ambil wuduk, dia bukan tak apa nak faham lagi kan. Tapi kalau dia boleh faham, dia boleh niat, mumayyiz, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu kita kata wuduk dia sah. Wuduk dia sah, salat dia pun sah. Yang ketiga saya kata wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Dia kata tadi mandi itu bila dah berhenti darah. Kalau darah tak berhenti lagi, dia mandi dia tak sah. Katalah dia silap tengok, lepas mandi tengok lah ada lagi, mandi dia tak sah kan, sebab syarat dia mestilah dah berhenti haid dan nifas. Wa amma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharah, dan mestilah suci tubuh badan daripada perkara yang menghalang air sampai ke kulit. Macam orang letak dekat kuku tu hak merah-merah orang perempuan kan. Benda tu pasal dia adalah zat yang menutup, dia adalah satu lapisan macam cat yang menutup kuku. Lepas dia boleh lekang, tanggai lekang gitu kan. Bedak, tempek-tempek bedak, bubuh bedak kan. Bubuh make-up semua tu kan. Sebab dia membentuk lapisan di atas wajah, atas kulit. Sebab itu bila kita nak cuci, kita dia keluar seketul gitu kan. Dia keluar. Dia membentuk lapisan. Dia membentuk lapisan. Dia apa-apa benda yang menjadi satu lapisan yang menghalang air sampai di bawahnya. Cat kering, minyak ke apa yang menghalang, yang minyak kering misalnya kan, ataupun macam orang kata ketulan-ketulan, benda-benda apalah yang melekat, stiker, plaster. Ya. Baik. Katalah orang perempuan, ya, dia ambil perancang tapi dia pakai jenis lekat di badan. Kan? Dia jenis lekat patch untuk merancang kelahiran, ya, sebagai perancang. Macam mana nak buat? Ini kalau kita nak bahas dari sudut mazhab Syafi'i, banyaklah isunya. Kan, maknanya dari sudut kalau dia tidak ada darurah untuk buat benda itu, dia ada pilihan option lain, maka dia tak boleh ambil option tu pasal itu menghalang dia daripada mandi wajib, menghalang air, dan dia bukan boleh buka suka-suka hati. Patch tu dia ada tempoh kena lekat kan. Jadi kalau dia ada option lain, jangan ambil kan. Tapi kalau doktor kata ini saja option yang ada dan memang dia perlu, ada darurah, ada kepentingan, ada keperluan yang mendesak untuk dia merancang kelahiran, dan itu sahaja jalan yang dia boleh, maka di sini anda sebut sebagai satu
pemberitahuan, kemudahan, taisir. Ini bukan daripada kaedah mazhab Syafi'i, tapi yang sebut ini membabi taisir. Maka ada fatwa-fatwa daripada ulama Hanabilah yang mengatakan harus untuk dia mandi dan sapu sahaja ayak di atas patch itu. So ini dia boleh taklid kepada fatwa Hanabilah, fatwa sebagian ulama Hanabilah muasirin, ulama mazhab Hambali moden yang berpandangan seperti itu. Ini dia boleh, maksudnya itu sah untuk dia mandi. Tapi kita kata dia nak taklid pandangan ni, pastikan memang dia perlu untuk merancang, dan memang itu saja jalan yang ada. Doktor kata pil semua tak jalan ataupun tak boleh, dia tak boleh makan pil, dia tak boleh ambil itu ini saja cara. Dan awak mesti merancang sebab awak ada masalah. Kalau awak tak merancang, kalau awak termengandung dan sebagainya, menyebabkan jadi masalah kepada kesihatan, mebaratkan nyawa. Jadi mau tak mau kena rancang kehamilan. Dan cara untuk rancang itu, doktor kata awak ni tak sesuai ubat, tak sesuai sekian, hanya boleh pakai jenis lekat ni saja. Kalau macam itu punya keadaan, ya, kan kita kata dia boleh taklid dengan fatwa Hanabilah muasirin ini, bahawa mandinya sahih. Tapi kalau tidak, tak boleh. Kan ada plaster, ada apa, isu orang luka. Orang ni kita akan bahaskan pada kelas yang lain insya-Allah taala berkenaan dengan situasi orang yang ada uzur ni. Ni kita ambil orang yang biasa dulu. Okey. Adapun inai atau dakwat pen yang biasa, dakwat ball pen, ini tidak menghalang air kerana dia tidak membentuk lapisan. Dia tidak membentuk lapisan. Inai, warna inai. Kalau inai ada lagi daun dia tu kita tu, itu memanglah. Tapi lepas tu dia warna merah inai kan. Dia lukis-lukis kat tangan dia, tinggal warna merah tu ada bentuk kan. Yang warna tu saya tak ada masalah. Dia hanya warna, dia bukan satu lapisan. Dia tidak membentuk lapisan. Itu tidak menghalang air. Dan wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma' at-tahur. Tidak boleh ada di badannya perkara yang mengubah ayak. Di badan dia ada benda-benda yang bila ayak kena, ayak berubah. Sabun dan sebagainya. Bila kena badan dia, ayak tadi akan berubah jadi ayak sabun. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Kan? Kan jadi macam apa? Macam kita kata tadi lah. Bila dia, katalah dia tak mau cuci makeup. Dia ada makeup. Dia kata sekali jerih lah, dia kata mandi terus. Sekali dengan makeup. Hati-hati sebab bila ayak tu kena kali pertama dekat muka, ayak tu akan berubah, campur dengan makeup. Itu tidak mensucikan. Dia kena bilas lagi lepas itu. Kan? Wal ilmu bi faradiyatih, dan mestilah dia tahu itu adalah fardu. Maknanya dia tahu bahawa wuduk yang dia nak ambil atau mandi itu adalah fardu. Dia tak boleh ragu-ragu. Kalau dia kata wuduk ni hukum dia sunat kah wajib kah? Tak boleh. Kan? Kalau dia taradud, tak boleh. Ni nak mandi wajib ke nak mandi sunat? Tak boleh. Dia kena confirm dia mandi itu mandi wajib. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah. Dan jangan dia beriktikad mana-mana fardu wuduk atau mandi tadi sunat. Kalau dia ambil wuduk dalam keadaan dia menyangka basuh muka tu adalah sunat, maka itu tidak mengesahkan wuduknya. Atau dia menyangka niat mandi wajib itu hanya sunat, tidak fardu, maka itu tidak mengesahkan mandi wajibnya. Tapi kalau dia beriktikad mana-mana sunat wuduk atau sunat mandi sebagai wajib, tak apa. Tidak mengapa. Jangan iktikad benda yang wajib menjadi sunat. Itu menyebabkan mandi atau wuduknya tadi tidak sah. Wal ma'u at-tahur, mestilah guna ayak yang suci lagi, menyucikan. Wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadath. Dan yang ke-9 dan ke-10 ini khusus untuk orang yang daimul hadath, orang yang berterusan hadath, disyaratkan masuk waktu dan muwalah. Seperti wanita istihadah.
Wanita istihadah, kalau dia nak ambil wudu atau nak mandi wajib, pastikan dia dah masuk waktu solat dan dia kena ambil wudu secara muwalah, berturut-turut. Dia tak boleh macam orang sihat yang boleh ambil wudu lepas tu relax sambung, tak boleh. Dia mesti kena berterusan, tidak boleh putus. So ini adalah 10 syarat wudu dan juga 10 syarat mandi wajib yang mesti diraikan selain daripada rukun-rukunnya atau fardu-fardunya. Sekadar itulah yang dapat kita bincangkan pada pagi ini secara ringkas. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan tidak ada persoalan nampaknya pada pagi ini. Kalau ada apa-apa persoalan boleh bawa pada kelas yang akan datang insya-Allah taala. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.